Okey, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Macam mana anak-anak murid cikgu kat luar sana? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat dan stay at home ya. Okey, untuk masa sekarang lah, untuk masa PKP ni. Okey, jom pada hari ni bersama cikgu, jom kita pasak sejarah kita. Untuk kali ini kita pergi kepada tingkatan 4, iaitu bab 4 KSSM, iaitu era peralihan kuasa British di negara kita. Okey, bila kita lihat mengenai bab 4 ni, kan, mengenai era pentadbiran British di negara kita, so kita akan fokus dulu kepada 4.1, iaitu British Military Administration ataupun dalam nama singkatannya BMA. Okey, so sekarang kita tengok tentang British Military Administration. Okey, sedikit latar belakang mengenai British Military Administration. Kita tahu British Military Administration ni bermula pada 12 September 1945 di Tanah Melayu selepas kekalahan Jepun. Bila Jepun kalah aja, menyerah kalah aja, jadi selepas tu pada 12 September 1945, so kat sini kita tengok BMA masuk dekat negara kita, dekat Tanah Melayu. Dan BMA ni merupakan pentadbiran tentera. Nama pun military kan, dia merupakan pentadbiran. Malah dia diletakkan di bawah arahan Lord Mountbatten. Siapa dia Lord Mountbatten ni? Lord Mountbatten ni merupakan pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara. Okey. Di Tanah Melayu pada waktu ni kan, perancangan bagi segala hal ehwal awam yang berlaku dekat Tanah Melayu ni dilakukan oleh Brigadier H.C. Villan. Siapa pula H.C. Villan ni? H.C. Villan ni merupakan timbalan Ketua Pegawai Hal Ehwal Awam di Tanah Melayu. Jadi, itu sedikitlah mengenai British Military Administration ataupun BMA. Dan bila kita sebut tentang BMA juga, bila dia kita kata dilaksanakan di Tanah Melayu, mestilah ada tugas dia. Jadi apa tugas BMA ni? Tugas BMA ni, kalau kita lihat, dia ada dua tugas dia. Dan satu tugas dia adalah untuk mengembalikan kestabilan dan keamanan di Tanah Melayu. Manakala yang kedua, tugas BMA yang kedua ialah untuk memulihkan kepercayaan rakyat. Jadi BMA ni dia ada dua tugas dia. Mengembalikan kestabilan dan keamanan dekat Tanah Melayu dan untuk memulihkan kepercayaan rakyat. So kita pergi lebih detail mengenai setiap tugas BMA ni. Okey. BMA ni kita tengok satu untuk mengembalikan kestabilan dan keamanan di Tanah Melayu. Okey. Apa yang berlaku di sini? Selepas kekalahan Jepun, kan kita kena tahu dalam tempoh sebelum kekalahan Jepun tu, kita tahu komunis masuk sekejap di Tanah Melayu dan memerintah sekejap selama lebih kurang dalam 2 minggu, 14 hari. Kan? Dalam komunis masuk dekat Tanah Melayu ni, kita tengok telah berlaku macam-macam huru-hara, sedikitlah berlaku hingga membawa kepada ketegangan kaum. Kan? Okay, kita dah belajar pun sebenarnya tajuk ni dalam bab sebelum ni. Kan? Okay. Jadi, salah satu yang kita kata yang BMA ni pula, bila dia masuk saja, dia nak mengembalikan kestabilan dan keamanan di Tanah Melayu ni. Okey, pertama sekali apa yang dia buat adalah dia membubarkan MPAJA. MPAJA ni apa? Masih ingat tak? Dalam bab 3, Malayan People Anti-Japanese Army. MPAJA, Malayan People Anti-Japanese Army. Ini merupakan gerakan tentera gerila, pasukan gerila ni, kan, di bawah komunis. Dan kita tahu semasa Jepun, British ni banyak memberi bantuan kepada MPAJA memerangi Jepun. Jadi, apa yang antara bantuan yang dibagi? Antara yang dibagi adalah macam bantuan dari segi latihan ketenteraan. Kan? Lepas tu dia bagi senjata, dia bagi ubat, apa benda kepada pasukan MPAJA ni. Kan? Akibat daripada sini, kita lihat kiranya komunis sekarang kan mempunyai senjata yang banyak yang diberikan oleh British semasa Jepun.
semasa memerangi Jepun. Itu yang menyebabkan nanti British perkara pertama yang dibuat, dia bubarkan MPAJA pada 1 Disember 1945. Kemudian dia mengarahkan semua senjata diberikan kepada MPAJA semasa Jepun tu diserahkan kembali kepada British. Kan? Tapi walau bagaimanapun, komunis dah dapat dah senjata ni, takkan dia nak serah balik kot. Mungkin diserahkan, tapi tak banyak yang diserahkan. Masih banyak lagi yang ada padanya. Kan? Oleh sebab tu kita lihat di sini BMA ni gagal untuk mengumpul senjata dari MPAJA. Dan dalam masa yang sama juga, tugasnya mengembalikan kestabilan dan keamanan. Tapi BMA ni, dia gagal untuk membantras kegiatan jenayah yang berlaku, keganasan, kongsi gelap dan masalah ketegangan kaum yang berlaku dekat tanah Melayu. Ini yang kita lihatlah yang menampakkan kegagalan BMA dalam menjalankan tugasnya. Jadi di sini kita dapat lihatlah yang BMA sebenarnya gagal untuk mengembalikan kestabilan dan keamanan di tanah Melayu. Okey. Kemudian kita pergi pula tugas BMA yang kedua. Tugas BMA yang kedua adalah untuk memulihkan kepercayaan rakyat. Okey, macam mana untuk memulihkan kepercayaan rakyat ni? Apa berlaku pada waktu tersebut? Kita kena tahu, semasa pendudukan Jepun, rakyat hidup dalam penuh kesengsaraan. Maksudnya kehidupan dia pada waktu tersebut ni sukar, menderita. Rakyat menderita pada waktu ni. Kan? Kenapa dia menderita pada waktu ni? Sebab bekalan makanan dan ubat tak cukup. Jadi dah lah tak cukup makan, tak cukup pula ubat. Dan dalam masa yang sama, harga barang pula pada waktu ni melambung tinggi. Jadi bila harga barang melambung tinggi kan, lagilah sebab apa? Sebab ni, rakyat tak ada duit pun. Nak beli barang pun tak ada duit. Kan? Menyebabkan nanti rakyat banyak berlaku, kita kata di kalangan rakyat merebaknya wabak penyakit. Contoh wabak penyakit yang merebak pada waktu tersebut adalah beri-beri. Kita tahu kan, beri-beri ni kita kata kalau penyakit beri-beri ni dia berlaku disebabkan oleh kekurangan zat makanan. Sebab tak cukup duit, tak cukup nak beli makanan, tak cukup makanan, tak cukup ubat juga, menyebabkan wabak penyakit pun berlaku kat sini kan. Menyebabkan masyarakat itu yang kita kata masyarakat hidup sangat menderita pada waktu ni. Dan kemudian berlaku kebuluran di merata tempat lah. Kan? Sebab apa? Sebab ni semua ni yang cikgu sebut tadi tu menyebabkan kebuluran berlaku kat situ. Dalam masa yang sama, dalam masyarakat tak ada duit sebagainya, berlaku pula kegiatan kita kata apa, sorok-sorok ni. Jadi ada yang sorok makanan. Kan? Dia ada makanan tapi sorok. Sebab tu makanan tak cukup. Kemudian berlaku rasuah kat sini. Beras ugut. Kan? Dan ada pasar gelap pula kat sini. Pasaran gelap lah maksudnya. Di Kuala Lumpur, yang semua ni kita ni yang berlaku dekat Kuala Lumpur ni semakin tidak terkawal. So BMA tidak berjaya untuk membantras masalah-masalah yang berlaku ni. So BMA gagal lah kat sini. Kan? Dan dalam masa yang sama sebenarnya, rakyat mengharapkan supaya apa? BMA ni selamatkan mereka dari kehidupan penderitaan mereka tu semasa yang dia orang alami semasa Jepun tu. Tapi bagi BMA pula, dia datang dekat tanah Melayu ni, tujuan dia adalah untuk mengembalikan kepercayaan rakyat untuk apa? Sokong kepulangan British dekat tanah Melayu. Jadi nampak tak perbezaan tu? Rakyat harapkan BMA untuk selamatkan dia orang dalam penderitaan yang dia orang alami ni, kekurangan makanan apa benda tadilah. Bagi BMA pula, dia nak kembalikan kepercayaan rakyat tu untuk sokong kepulangan dia balik tu. Jadi terimalah British kembali. Walaupun British pernah kalah dengan Jepun ke apa kan, sekarang British masuk balik. Terima dia kembali. Kan? Okey. Kemudian BMA untuk mencapai hasrat ni, dia berusaha untuk memulihkan kemudahan infrastruktur akibat perang ni. Kan? Jadi kenapa nak cuba pulihkan infrastruktur akibat perang ni? Untuk dapatkan kepercayaan rakyat yang cikgu sebut tadi.
Kan? Kemudian BMA, apa yang dibuat lagi kan? Dia cuba pulihkan, okey, ladang. Ladang ni ladang getah contohnya. Lombong biji timah. Membaiki prasarana ataupun kemudahan sepertinya kemudahan apa kesihatan kan di tanah Melayu yang sebelum ni telah dimusnahkan oleh tentera Jepun. Jadi dia cuba pulihkan balik keadaan ni kawasan-kawasan ni yang dulu dimusnahkan oleh tentera Jepun. Dan apa yang dihadapi oleh BMA, kesukaran BMA pada waktu ni, dia nak pulihkan benda ni untuk memulihkan sosioekonomi masyarakat ni. Tapi masalah dia sukar untuk bawa masuk jentera, alat ganti, mesin dan teknologi ke tanah Melayu. Kesukaran yang dihadapi oleh BMA inilah menyebabkan, melihatkan ketidakupayaan BMA, akhirnya menyebabkan rakyat apa? Hampa dengan BMA. Kan? Dan pada waktu ni rakyat pun mula sedar. Oh, rupanya kita ni janganlah kita mudah percaya dengan kuasa asing. Kita jangan sewenang-wenangnya kita mudah percaya dengan kuasa asing. Kita mesti berwaspada dengan kuasa asing ni. Jangan kita mudah percaya dengan kuasa asing. Itu kesedaran yang muncul di kalangan rakyat apabila BMA ni kita kata gagal lah kita kata di situ dalam menangani masalah yang berlaku di tanah Melayu. Kan? Dan dalam masa yang sama terlihat BMA gagal melaksanakan tugasnya ketika kita ataupun penduduk pada waktu tersebut sangat mengharapkan bantuan daripada BMA. Tapi BMA gagal untuk memulihkan tugasnya. Jadi overall secara keseluruhan rumusannya apa yang kita dapat lihat di sini yang bahawa BMA sebenarnya ni gagal untuk menjalankan tugasnya. Kan? Walaupun dia berusahalah juga untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan keamanan negara, tapi itulah dari segi kita kata tanggungjawab dia yang diharapkan oleh rakyat tu untuk melaksanakan tugasnya gagal. Okey. So itu sedikit yang cikgu boleh terangkan mengenai BMA iaitu British Military Administration dalam 4.1 yang cikgu harap dari segi penerangan cikgu ni kamu fahamlah mengenai macam mana BMA, apa tugas BMA dan sebagainya. So oleh tu kita berhenti di sini dulu. Semoga usaha kita diberkati, kejayaan milik kita semua dan aspire A+, di mana untuk dapat A dalam sejarah, kita mesti dapat A dalam sejarah, kita mesti pasak ingatan, kita eksklusif kita supaya kita akan mencapai kejayaan di dalam sejarah. Okey. So itu je daripada cikgu. Cikgu harapkan kamu stay at home, sentiasa jaga kesihatan diri, sentiasa cuci tangan dan sama-sama kita perangi COVID-19. Okey, so sekian, terima kasih.